minar rijal, iaitu orang laki-laki yang bekerja di rumah, yang dia menjadi penjaga rumah, yang ikut tuan rumah itu. Dan bila dia ikut tuan rumah tersebut, dia pula dalam keadaan ghairi ulil irbah, sudah tidak ada nafsu lagi dan sudah tidak ada perasaan kepada tuan dia. Maksud dia tua lah, tua, pakcik tua yang bekerja dengan satu majikan perempuan. Jadi majikan tu boleh buka aurat dia sekadar yang perlu, iaitu sekadar rambut sajalah, sampai ke tengkok boleh, kerana di sana ada nas daripada syarak membenarkan perkara tersebut. Dan kita lihat apa yang dirakamkan dalam surah An-Nur ayat 31 ini adalah suatu keringanan, dipanggil akibat daripada masyakkah yang susah sangat. Sebab kalau 24 jam si perempuan ni nak kenakan aurat dia, nak tutup aurat dia, maka pada masa itu menyusahkan dia. Jadi syarat bagi keringanan, bila mana ada satu syarat tadilah, laki-laki yang bekerja di rumah tuan perempuan itu sudah tidak lagi ada perasaan yang boleh menyebabkan berlakunya zina dan sebagainya. Dia tengok tuan dia biasa ya, dia pun sudah berusia, tidaklah seorang yang berumur muda lagi. Mana sudah apa, dalam bahasa Indonesia dia panggil apa, Yong kan, sudah tua lah, nenek dah, ataupun tua lah. Tapi kalau kakang muda ke, saya pun tak tahu. Jadi maknanya hak muda lagi tu tak boleh lah. Contohnya tukang kebun tu muda lagi, umur 25, badan gagah perkasa, masuk suka Olimpik bina badan, tu tak boleh lah. Kita kira yang dibenarkan ini apabila dia sudah berusia tua. Baik, soalannya, kalaulah orang laki-laki tadi bekerja di rumah satu majikan yang wanita, majikan itu boleh mendedahkan auratnya yang biasa dan mudah, iaitu rambut dan tengkok. Maka macam mana pula untuk orang yang menjadi pembantu rumah itu di kalangan wanita, dan tuan dia adalah laki-laki, majikannya laki-laki? Maka mafhum mukhalafah daripada ayat ini termasuk jugalah bila dibalikkan, orang perempuan yang sudah berusia bekerja di rumah satu majikan dia, dan dia boleh untuk buka rambut dia, sebab dalam keadaan dia juga sukar untuk menjaga auratnya pada setiap masa. Kan kaedah kita sebut dulu, al-masyaqqah tajlibut taisir, benda yang susah ini menyebabkan yang dilarang itu dimudahkan dan diringankan oleh syarak. Jadi hukum mendedahkan aurat itu dibenarkan, tetapi yang kita ceritakan ini bukan hukum mendedahkan aurat, kita ceritakan ini hukum khalwat. Baik, sebelum tu kita kena faham, yang boleh hanyalah pembantu rumah yang sudah berusia dan tua. Tapi kalau muda lagi, muka seterembak hari ni tak boleh. Muda, comel, cantik kan, maknanya yang masih lagi dipanggil mbak, bukan dipanggil yong atau bukan dipanggil nenek. Kalau yang di muda-muda tu tak dibenarkan, sebab yang muda takut ada nafsu. Macam tadilah, kalau yang bekerja di rumah majikannya perempuan dan dia laki-laki, dia tak boleh melihat aurat majikan dia dalam keadaan dia masih muda dan majikannya masih lagi muda. Begitu juga dalam kes yang melibatkan bibi ataupun pembantu rumah yang muda, tak boleh untuk dibukakan aurat dia kerana dia masih muda, takut timbul fitnah. Ini kita cerita syaratnya ghairi ulil irbah, yang sudah tidak ada hawa nafsu, sudah tidak ada perasaan nak melakukan perbuatan-perbuatan terkutuk, zina dan sebagainya. Yang tu menjadi syarat dia. Baik, oleh itu dalam kes yang membabitkan sama ada dia menjadi hukum khalwat atau tidak, begini: apabila satu bibi itu berada di rumah dengan majikan dia, maka berada itu di bilik yang berasingan. Bibi berada di ruang dapur, bapaknya berada ataupun majikannya berada di ruang tamu, itu tak jadi khalwat. Itu tak jadi khalwat. Ataupun bapaknya berada di bilik tidur ataupun berada di bilik kamarnya, tapi sang ibu tadi, sang bibi tadi berada di burang bawah sedang menyapu sampah, itu tak ada apa masalah. Itu semua dibenarkan oleh syarak. Takkanlah nak tunggu isteri kita balik baru kita nak masuk rumah, sedangkan hari itu kita boleh balik awal. Nampak? Jangan jadi susah, jangan sampai tahap nak balik tak boleh, ada bibi dah di rumah. Nampak? Jadi tak ada masalah, kecuali kita tidak berada di satu tempat bersama dengan dia.
Ini kita cerita bagi bibik-bibik yang muda-muda lah, yang masih lagi umur 29, 30. Bini kita umur 40 dah, kerepot dah. Tapi tengok bibik ni, walaupun bibik tu hitam, tapi bila dah lama-lama tengok jadi nampak putih. Yang tu jadi masalah, menyebabkan tidak boleh bersama dalam satu tempat. Contohnya kalau kita berada di ruang depan, ruang tamu, dia juga duduk di situ sambil tengok melayan cerita Indonesia, kita pun layan dengan dia. Yang tu tak boleh, sebab itu dipanggil khalwat. Tapi kalau bibik berada di dapur, kita berada di ruang tamu, atau kita berada di dapur, bibik berada di ruang tamu, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tetapi untuk bibik yang sudah berusia, yang kita tengok pun tak selera. Nak tahu selera tak selera mudah ya. Masa dia tengah sapu sampah depan televisyen, kita duduk tengok televisyen. Kalau dia itu kita halau, ya tak selera lah tu. Tepi sikit orang nak tengok TV ni, duduk mencampur sampah tani pula dah. Yang tu okeylah. Tapi kalau jenis diam saja, duduk mengkelam 14 kali gitu, maka itu yang dikira tak dibenarkan. Yang ni yang syarak kena jaga. Sebab kalau tak boleh berada di rumah berdua-duaan, tu tak betul. Yang tak bolehnya adalah berada di satu ruang berdua-duaan, itu tak boleh. Berada dalam satu rumah berdua-duaan tu cerita lain, sebab ruang rumah itu ada bilik. Kecuali lah kalau rumah kita tak ada bilik, hall gitu saja. Ini cerita kita berada di dapur, dia berada di tempat lain. Kita dah tahu bibik kita ada di ruang tamu, janganlah kita duduk di ruang tamu bagi yang muda lah. Tapi kalau yang sudah berusia itu tak apa kisah, sebab kita pun tak ada perasaan dan sebagainya kepadanya. Dan dia pun boleh membuka rambut dia. Tapi kalau boleh tak apalah, kita suruh dia pakai scarf tentulah. Walaupun rambut dia dah jadi macam karan, keluar macam karan kan tuan-tuan. Jadi maknanya tak apa, tu boleh, sebab dia sudah tua. Jadi kesimpulan hukum yang pertama tadi, mestilah tuan-tuan kena faham, apabila bibik itu masih lagi muda, belia, dan masih lagi kita tengok dia ada nafsu, maka berada dalam satu ruang, contohnya di ruang dapur bersama-sama, di ruang tamu bersama-sama, hukumnya haram. Tetapi kalau bibik dia sudah tua, tidak lagi kita ada nafsu, tengok dia pun rasa malas nak tengok, cakap pun pejam mata ya, tak mau tengok dah. Jadi makna dan keadaan demikian, kalau berada di satu ruang pun masih dibenarkan, tetapi tetap kena hati-hati. Kok tiba-tiba dia niat nafsu, mana tahu orang sekali bukan boleh kira, bini pula baru lepas bersalin, nampak. Jadi dalam keadaan demikian dia takut masalah lain, maka tu pun kena hati-hati juga. Jangan buka pintu-pintu fitnah ini. Tetapi kesimpulannya masih boleh berada berdua-duaan dalam rumah, akibat daripada bibik itu terlampau tua dan dia tidak menjadi selera pada kita. Jadi itu hukumnya. Makna bila kita tengok perkara-perkara tadi, faham kita bahawa syarak meletakkan takut timbul zina ataupun tidak. Kerana dalam Quran, khalwat ini di antara babul awal ataupun bab-bab pertama daripada soal zina. Perkara pertama daripada zina, kan Allah rakam dalam Quran, wala taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Allah kata bukan la taf'alu, la taqrabuz zina, la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, jangan kamu hampiri zina. Allah tak kata la taf'alu zina, jangan kamu buat zina, bukan. Hampir itu termasuk perkara yang hampir adalah khalwat tadilah. Ini kita cerita hukum bibik lah, termasuk hukum adik ipar. Adik ipar kita ada di rumah, kita balik boleh, dengan syarat kita tak berada di tempat yang sama dengan dia. Dia bagus dia tengok TV, kita main tumpang sekali. Sembang baik dah. Cerita apa mah? Nampak seronok tengok cerita, abang duduk sini boleh tak? Itu malang. Itu malang dan bala. Jadi maknanya jangan kita buat demikian. Jadi kalau duduk di tempat yang berasingan, dia berada di bilik, kita berada di ruang tamu, itu tidak ada masalah. Tidak boleh didakwa dan tidak boleh digunakan untuk tangkap khalwat pun sebagainya, kerana memang adik ipar kita tinggal dengan kita. Ini sebagai contohlah yang saya sebut. Wallahu a'lam. Baik, yang kedua,